أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firman-Nya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, merujuk ayat 246, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Surah Al-Baqarah ayat 246. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal mala'i min ba'di Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memerhatikan kepada pembesar-pembesar ataupun pemuka-pemuka dari kalangan Bani Israel selepas Nabi Allah Musa alaihi salam, merujuk selepas zaman Nabi Musa ataupun selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika mana mereka telah menemui Nabi mereka dan mereka mengatakan kepada Nabi tersebut, Ib'ath lana malikan, angkatlah ataupun tabalkanlah bagi kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah,
yang mana kami akan turut sama berperang pada jalan Allah di bawah kepimpinannya. Jadi mereka minta kepada Nabi mereka supaya Nabi ni lantik seorang raja, tabal seorang raja, yang mana bila dah ada raja, kami nak berperang di bawah kepimpinan raja tersebut. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Dan berkatalah Nabi tersebut, mungkin sekali sekiranya telah diwajibkan ke atas kamu berperang, kamu pula tak mau berperang. Bila aku lantik raja, kemudian Allah mewajibkan ke atas kamu berperang bersama dengan dia, kamu pula pengecut, kamu pula takut, kamu tak mau ikut berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Lalu mereka membalas balik dengan jawapan, mana mungkin kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami, dan kami telah dipisahkan daripada anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Dan tatkala ketika mana Allah telah mewajibkan ke atas mereka, sungguh-sungguh Allah wajibkan kepada mereka berperang, tawallau illa qalilan minhum. Dan mereka ini lari daripada peperangan kecuali yang tinggal hanya sedikit daripada mereka. Tadi cakap besar, cakap banyak. Nak suruh lantik raja, nak suruh lantik pemimpin, nak perang sekali dengan dia. Tapi bila betul-betul telah diwajibkan ke atas mereka berperang, hak lain semua lari kecuali tinggal sedikit sahaja. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah benar-benar mengetahui siapakah yang telah melakukan kezaliman. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seharusnya hal ini dijadikan sebagai bentuk peringatan dan panduan kepada umatnya, iaitu seperti kita hari ini sebagai umat Islam untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah yang dipaparkan, yang mana pada satu ketika telah didatangi kepada salah seorang Nabi di kalangan Bani Israel ini pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar Quraisy, yang mana pada ketika itu mereka telah kehilangan atau ketiadaan walaupun seorang raja ataupun pemimpin bagi mereka. Ini adalah disebabkan kaum Bani Israel pada ketika itu telah diserang, telah dijarah tanah-tanah, kawasan-kawasan, dan banyak di antara mereka yang terkorban dan terbunuh dalam peperangan melawan lawan mereka. Jadi pembesar-pembesar ni satu ketika telah mendatangi salah seorang nabi mereka supaya nabi mereka ni mengangkat pemimpin, mengangkat seorang raja, lantik pemimpin untuk kami semua ni berjihad bersama dengan raja yang kamu lantik, raja yang kamu pimpin. Jadi perbahasan ulama-ulama tafsir dalam ayat ni ialah siapakah Nabi yang ditemui oleh pembesar-pembesar Bani Israel itu dirujuk. Jadi ada beberapa pandangan. Sebagai contoh, kalau kita melihat kepada tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalamnya diadakan ataupun disertakan beberapa pandangan daripada ulama. Yang pertama ialah pandangan daripada Abdul Razak, dari Ma'mar, daripada Qatadah, yang mengatakan Nabi tersebut ialah merujuk kepada Nabi Yusha' bin Nun. Nabi itu adalah Yusha' bin Nun. Kalau nama panjang dia Yusha' bin Nun bin Yufraim bin Yusuf bin Yaqub
bin Ishaq bin Ibrahim. Dia merupakan anak cucu cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang terkenal seorang ulama period mutaqaddimin. Hasil karya besar dia iaitu kitab tafsir Imam Tabari, dan satu lagi kitab sejarah dia, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk. Jadi Imam Tabari ini mengatakan Nabi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah merujuk Nabi Yusha. Sama juga, tetapi Imam Tabari meninggalkan kalimah nun tadi. Sebab pandangan pertama Yusha bin Nun bin Yufraim. Tapi Imam Tabari Yusha bin Yufraim terus, tanpa sebut Yusha bin Nun. Yusha bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf, Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Walau bagaimanapun, Imam Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya kedua-dua pendapat ini, baik daripada yang pertama Imam Qatadah, yang kedua Imam Tabari, adalah jauh tersasar dan terseleweng dari kebenaran. Ini memandangkan bahawa Nabi Yusha bin Nun alaihi salam ini adalah merupakan seorang personaliti ataupun salah seorang Nabi yang hidup pada zaman Nabi Musa. Sedangkan kisah ni jelas disebutkan min ba'di Musa. Selepas Nabi Musa meninggal dah. Selepas Nabi Musa wafat dah. Hatta yang sebenarnya kisah ni adalah pada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi nak kata Nabi itu merujuk kepada Nabi Yusha memang salah banyak. Sebab Nabi Yusha hidup pada zaman Nabi Musa, dan kisah ni Allah kata selepas zaman Musa merujuk kepada zaman Nabi Allah Daud. Dan kalau kita belajar sejarah tentang Nabi-Nabi dan Rasul ini, jarak rentang masa antara Nabi Musa dengan Nabi Daud ni lebih kurang 1000 tahun beza dia. Jadi nak kata Nabi Yusha tu memang tak kena. Sebab Nabi Yusha ni juga diceritakan dalam surah Al-Kahfi, yang mana dalam plot yang kedua tu. Plot yang kedua tu Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal Nabi Allah Musa alaihi salam nak pi menuntut ilmu, nak belajar dengan Nabi Khidir kan? Dalam surah Kahfi. Jadi ada seorang pemuda yang menemani Nabi Musa yang bawa bakul, bawa kerajaan berisikan ikan, tu adalah Nabi Allah Yusha. Jadi Nabi Yusha ni hidup sezaman dengan Nabi Musa, jadi tak betul lah kalau nak kata tu merujuk Nabi Yusha. Sedangkan ini adalah peristiwa selepas zaman Nabi Musa. Walaupun ada perselisihan di kalangan ulama bahawa Musa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Musa mana? Sebab nabi-nabi dalam sejarah Bani Israel ni banyak di antara nabi mereka yang namanya Musa. Antaranya hak kita kenal Musa hak zaman Fir'aun tu disebut Musa bin Imran. Dan ada seorang lagi nabi juga dengan nama Musa, Nabi Musa bin Misha. Ada setengah pandangan-pandangan dan riwayat mengatakan Nabi Musa yang dirujuk dalam surah Al-Kahfi itu bukan Musa hak zaman Fir'aun, tapi Musa bin Misha. Itu adalah pandangan-pandangan. Begitu juga kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir sendiri pun tentang kisah Nabi Ismail sebagai contoh. Banyak di antara riwayat-riwayat yang didatangkan untuk dinisbahkan dengan kisah cerita pasal Nabi Ismail sebenarnya merujuk kepada Nabi Ismail yang seorang lagi. Bukan Nabi Ismail bin Ibrahim, tetapi merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid. Ada seorang lagi Nabi yang juga bernama Ismail. Tapi ada sesetengah penisbahan kisah tu dinisbahkan pada Ismail bin Ibrahim, sedangkan kisah tu adalah merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid. Cari dalam sejarah. Baik, itu dua-dua pandangan sebelum ini. Jadi seterusnya Imam Ibnu Katsir mendatangkan pandangan daripada Imam As-Suddi.
Imam As-Suddi mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Syam'un. Nabi Syam'un. Ataupun bahasa Inggeris kita sebut Samson lah. Syam'un. Tapi adakah Syam'un yang disebutkan di sini merujuk kepada Syam'un yang Nabi cerita dalam hadis tu? Nabi Syam'un Al-Ghazi. Yang dalam Mak Saleh kita kenal Syam'un Samson and Delilah tu. Tu. Syam'un tu ke? Kalau Syam'un tu dia merujuk kepada, kalau tengok salah silah dia, Syam'un bin Safiyah, Safiyah bin Alqamah, Alqamah min waladi Lawi. Anak daripada keturunan Lewi, dan Lewi ni ialah anak kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi salah silah ni kita boleh ambil dalam tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Dan seterusnya ialah pandangan daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel alaihi salam. Dan pendapat ini juga turut disokong oleh Muhammad bin Ishaq, salah seorang tokoh sejarawan terkenal dalam Islam, dan seorang lagi ialah Wahab bin Munabbih. Jadi kalau kita nak ambil salah silah Nabi Samuel ni, dia macam ni. Imam Ibn Katsir sebut, dia adalah Samuel. Samuel bin Bali. Bali bin Alqamah. Alqamah bin Yarkham. Yarkham bin Ilihu, Ilihu bin Tahwa, Tahwa bin Sauf, Sauf bin Alqamah sekali lagi, Alqamah bin Mahis, Mahis bin Amrisa, Amrisa bin Izriya, Izriya bin Alqamah pula. Kemudian Alqamah bin Sufnah, Sufnah bin Abu Yafis. Dan Abu Yafis ni adalah anak kepada Qarun. Abu Yafis ni anak kepada Qarun, Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahas, Qahas bin Imran, Imran bin Lewi, Qahas bin Lewi, Qahas bin Lewi, Lewi bin Yaqub. Sebab kita dah belajar sebelum ni tentang Nabi Musa dengan Qarun. Nabi Musa dengan Qarun tu ialah saudara sepupu. Dua-dua datang dari jalur Lewi yang banyak menghasilkan keturunan nabi-nabi bagi Bani Israel. Tu yang dikemukakan dalam tafsir Imam Ibn Katsir tentang salah silah keturunan Nabi Allah Samuel. Walau bagaimanapun, menurut Imam Muqatil bin Sulaiman, dia tak sebut salah silah, tapi dia mengatakan Nabi Samuel ini min nasli Harun, daripada keturunan Nabi Allah Harun alaihi salam, keturunan Nabi Harun. Kalau kita nak sebut dia keturunan Nabi Harun pun, dia tetap melalui jalur yang sama. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun adik-beradik. Dia akan sampai juga pada keturunan Lewi juga, anak kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan dalam tafsir Imam Baghawi juga menyebutkan bahawa Samuel ini dalam bahasa Ibrani disebutkan Ishmael. Ismail ni kalau dalam bahasa Arab sama dengan kalimah Ismail. Allah memperkenankan doa kami, maksud dia. Maksud dia Allah memperkenankan doa kami, Allah mendengarkan doa kami. Sama ada Syam'un sendiri makna yang sama, Samuel sendiri makna yang sama, Ismail sendiri merujuk kepada makna yang sama. Baik. Habis di situ. Jadi persoalan dia antara Nabi Syam'un ataupun Nabi Samuel. Baik. Kisah yang sebenar berlaku lagu mana? Macam ni. Dulu selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi yang memimpin Bani Israel pada ketika itu digalas dan ditanggungjawab oleh Nabi Yusha' bin Nun. Betul Nabi Yusha' tu, tapi bukan zaman ni. Zaman selepas Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat dulu, baru Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Yusha' ambil tugas. Masuk berperang menentang
penduduk-penduduk dalam bumi Kan'an, Palestin sekarang, Israel sekarang, mereka menang. Jadi bila waktu tersebut, Bani Israel di bawah Nabi Allah Yusha' alaihi salam ini hidup di dalam penuh keamanan dan kedamaian. Mereka masih lagi merujuk dan mengamalkan kitab Taurat sebagai sumber hukum hakam dan syariat bagi mereka. Dengan kata lain, ramai di antara mereka masih lagi beriman kepada Allah di bawah tanggungjawab dan amanah Nabi Yusha' alaihi salam. Kemudian selepas Nabi Yusha' ni meninggal, bila Nabi Yusha' ni meninggal, maka digantikan dengan seorang lagi pemimpin, iaitu Khalid. Ini disebut oleh Imam Baghawi. Khalid ni merujuk Khalid bin Yafuna, seorang lagi pemimpin Bani Israel. Keadaan sama sebagaimana di bawah pemerintahan Yusha' bin Nun. Selepas wafatnya Khalid bin Yafuna, maka diambil pula oleh Hizkil, iaitu merujuk kepada Hizkil bin Buzi atau disebut Hizkil bin Buza. Kisah Nabi Hizkil ni ada dalam Quran, tapi Allah tak sebut secara jelas Nabi Hizkil. Kisah satu kaum yang lari daripada kampung halaman kerana wabah Ta'un pada masa itu melanda negara mereka, negeri mereka. Mereka keluar nak selamatkan diri, tapi Allah matikan mereka semua. Ketika itu lalulah seorang Nabi merujuk Nabi Hizkil. Nabi Hizkil minta doa pada Allah supaya hak mati ramai-ramai tadi dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi Allah terima doa dia, dihidupkan kembali. Itu Nabi Hizkil. Selepas Hizkil meninggal, Hizkil bin Buzi ini meninggal, maka keadaan pada masa itu sudah berubah. Ada di antara Bani Israel yang sudah banyak melakukan dan memasukkan benda-benda baru dalam ajaran dan agama mereka. Mereka masuk dah yang kita sebut hari ini benda-benda yang dianggap sebagai bid'ah dalam agama. Benda-benda baru yang direka-reka, yang rasa sesuai dan baik mengikut pandangan dan pendapat mereka. Dan ada sebahagian lain Bani Israel yang mula menyembah berhala. Sembah berhala dah, buat macam-macam. Tetapi dalam masa yang sama Allah masih mengutuskan nabi-nabi di kalangan mereka. Yang mana nabi-nabi ini masih lagi mengajarkan kepada mereka aturan-aturan daripada kitab-kitab Taurat. Mereka masih lagi mengajarkan amar ma'ruf dan melarang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan tak selang lama selepas itu, maka kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel ini semakin banyak. Dan selepas itulah timbulnya satu zaman. Selepas tiga pemimpin tadi, Yusha' bin Nun, Khalid bin Yafuna dan Hizkil bin Buzi ini, dia ada satu zaman yang disebut dalam sejarah antara tahun 1405 hingga 1025 sebelum Masihi. Yang mana ini adalah zaman pemerintahan para hakim pada zaman Israel kuno dulu. Jadi bagaimana mereka lantik para hakim ini? Mereka lantik setiap daripada sibt ataupun kabilah keturunan Nabi Allah Ya'qub itu seorang pemimpin. Contoh anak Nabi Allah Ya'qub ada berapa? Ada 12 lah Bani Israel. Jadi setiap daripada Bani itu kena kemukakan seorang yang paling layak, yang ada otoriti, yang diberi kepercayaan untuk jadi hakim mewakili Bani mereka. Jadi Bani ni pun kena kemukakan seorang, ni seorang. Jadi bila ada 12 Bani, ada berapa orang hakim? Ada berapa orang hakim? Kena ada 12 orang hakim. Sebab masa ni dah keputusan Nabi-Nabi. Putus dah Nabi-Nabi. Raja pun tak ada. Jadi dalam keadaan kegelapan, penuh zulumat, penuh huru-hara yang dilakukan oleh mereka, mereka lantik hakim ni. Bahkan disebutkan dalam kitab Taurat, kitab perjanjian lama, kitab para hakim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam pasal 12 ayat 25. Pasal 21, ayat 25. Dan mana ketika itu sudah banyak berlaku waktu-waktu yang disebut waktu kerosakan. Maka lahirlah satu kumpulan yang disebut para hakim.
Jadi inilah munculnya para hakim, 12 orang dalam sejarah. Jadi yang terkenal sejarah para hakim ni, nombor 1 nama dia Othniel. Yang kedua, hakim yang kedua nama dia Ehud. Hakim yang ketiga nama dia Samgar. Hakim yang keempat ni wanita, nama dia Deborah. Dan panglima perang dia pada masa itu ialah Barak. Yang kelima, Gideon. Selepas Gideon meninggal diganti oleh Abimelekh. Kemudian yang keenam, hakim yang bernama Tola. Yang ketujuh, Yair. Yang ke-8, Yefta. Yang ke-9, Ebzon. Yang ke-10, Ilan. Yang ke-11, Abdon. Yang ke-12, Simson. Yang ke-12 tu Simson. Antara pandangan imam-imam sebut tadi, Syam'un nilah. Tapi bagi pendapat peribadi saya lebih suka memilih Nabi yang ditemui oleh pemuka-pemuka Quraisy ini adalah Nabi Samuel. Kerana ketika itu mereka telah diserang. Zaman selepas hakim pemerintahan 12 ni, mereka diserang. Sebab zaman hakim-hakim ni banyak berlaku sebagaimana kepimpinan kita sekarang. Hak zaman moden tu. Apa yang berlaku, mereka dipenuhi dengan penipuan, penyelewengan, rasuah, macam-macam benda hak teruk-teruk. Lalu akhirnya Allah utuskan satu kaum yang Imam Baghawi sebut dalam tafsir dia, mereka dikenali dengan Al-Bilshasa. Nak sebut pun payah. Ba, lam, shin, alif, sa, alif. Bilshasa. Siapa Bilshasa ni? Mereka ialah kaum-kaum Jalut. Kaum-kaum Jalut allazi yaskununa fi bahrir Rum. Yang mereka ni bertempat tinggal di pesisiran Laut Rum. Pesisiran Laut Rum ni di antara dua negara, Mesir and Palestin pada masa tu. Jadi inilah yang disebut sebagai kaum Amalikah, the Goliath, yang ganas. Yang mereka ni menyerang, mereka ni menjarah, mereka ni berperang, mereka ni membunuh kebanyakan daripada Bani Israel. Banyak tanah-tanah sebelum ni yang dipunyai oleh Bani Israel telah dirampas dan dijarah oleh mereka. Banyak orang-orang Bani Israel yang dibunuh. Ibu terpisah dengan anak, anak terpisah dengan bapa, suami terpisah dengan isteri, isteri terpisah dengan suami. Jadi bila berlaku keadaan ni, tu sebablah pemuka-pemuka Bani Israel tadi pergi jumpa dengan Nabi Samuel tu. Sebab dah jadi teruk macam ni, lantiklah kepada kami, tabalkanlah kepada kami seorang raja. Jadi bila kamu lantik dia jadi raja, kami akan berjihad, kami akan berperang di bawah kepimpinan dia, iaitu Nabi Samuel. Baik, bagaimana sejarah kisah hidup Nabi Samuel ni? Jadi bila keadaan tadi berlaku, dia ada yang tertinggal, hanya seorang saja daripada wanita soleh yang masa tu dia tengah hamil dari keturunan Bani Levi. Sebab Bani Levi ni adalah biasanya keturunan Levi ni banyak melahirkan nabi-nabi dan rasul. Tapi bila dah berperang keturunan Lewi hak di kalangan lelaki ni, perang mati, perang kena bunuh, tak ada yang tersisa keturunan Lewi kecuali seorang perempuan ni saja. Jadi dia mengharapkan lahir daripada keturunan Lewi ni seorang nabi. Jadi waktu tu walaupun suami dia dah meninggal dalam medan perang, wanita ni tengah sarak mengandung, hamil. Jadi bila keadaan tu tegang, satu-satunya tertinggal keturunan Lewi, kaum Bani Israel ni mengkuarantinkan dia. Bahasa mudahlah nak bagi faham. Kuarantin ni jaga sungguh-sungguh. Tak mau bagi dia meninggal, tak mau bagi dia sakit. Mudah-mudahan sambil berharap anak yang bakal dilahirkan tu menjadi penerus kepada lahirnya Nabi dan Rasul di kemudian hari. Mereka berdoa setiap masa agar diselamatkan anak tersebut, lahirnya lelaki dari kalangan Nabi-Nabi. Jadi tunggu punya tunggu, lahirlah benar-benar seorang anak lelaki. Dan anak lelaki inilah yang diberi nama Samuel ataupun Ismail ataupun Ismail. Allah yang memperkenankan doa kami, Allah yang mendengarkan doa kami. Jadi Nabi Samuel ni hidup, membesar.
Dia mengikuti kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Periduk balik. Sebab sebelum ni teruk sangat dah perangai Bani Israel. Jadi dia meneruskan sebagaimana biasa dalam sudut dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, sampailah pemuka Bani Israel ni menemui beliau. Yang mana sebelum tu, orang-orang Bani Israel ni bila berperang, mereka tak pernah kalah. Mereka tak pernah tewas pun. Sebab selalu menyertai mereka dua benda keramat yang mereka bawa dalam peperangan. Mereka perang dengan siapa pun tak pernah kalah. Pertama ialah berkat dari kitab Taurat yang Allah turun pada Nabi Musa. Pertama. Yang kedua ialah the Ark of Covenant, yang kita panggil peti tabut sakinah tu. Peti tabut sakinah. Ada waktu mereka duduk tengah sesat, mereka berperang dengan satu kaum. Tabut sakinah ni, kitab Taurat ni terlepas dari tangan mereka. Raja hak memenangi mereka tu rampas kedua-dua benda ni. Jadi bila rampas, tinggal sikit saja di kalangan mereka yang benar-benar hafal kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat duduk dalam tu. Kalau kita hari ni lagu mana? Quran duduk dalam kotak tu. Tapi orang hak betul-betul hafal Quran 2-3 orang saja. Hak lain tak tahu apa. Tahu Quran tu, tapi jenis bukan hafal Quran. Jadi bila benda ni hilang, waktu Nabi Samuel nak lantik pemimpin bagi mereka, raja bagi mereka ni lah, didatangkan kembali oleh malaikat kitab ataupun tabut tersebut. Tabut tersebut. Hari ni tabut tu ada lagi tak? Tabut tu pun dah hilang. Mereka pun duk cari lah ni, duk mana tabut tu? Tabut sakinah tu, dalam tu ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dikatakan dalam tu ada tongkat Nabi Harun, ada selipar, ada serbang, ada beberapa perkara lain yang memberi ketenangan kepada mereka dan membawa kemenangan kepada mereka dalam setiap peperangan. Jadi nak lantik tu kena buat apa? Nak lantik kena buat apa? Anak lantik dia adalah clue-clue dia yang disebutkan dalam sejarah yang kita cerita sebelum ni. Jadi Nabi Samuel kata, betul ke kamu nak berperang ni? Betul ke? Kan bila betul-betul kata difardukan, diwajibkan perang, kamu lari pula. Betul, mana mungkin kami tak mau berperang. Kami diusir daripada kampung halaman kami. Mereka jajah tanah kami, kami pun kena perambat, kami pun kena usir. Takkan kami tak mau berperang. Kami pun terpisah dengan anak-anak kami. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Tapi bila Allah betul-betul dah mewajibkan perang kepada mereka, Allah cerita apa? Sikit sekali hak nak ikut berperang. Tu pun Allah uji lagi waktu dalam perjalanan. Bila melalui sebatang sungai kan. Panjang lagi cerita ni. Bila lalu sungai ni, jangan seorang pun minum air sungai ni. Padahal panas, padahal dahaga, Allah nak uji betul-betul hak mana beriman. Kalau kita lah, kalau mengharapkan panas lah, kering, tekak apa ni, siapa sampai kat sungai, terjun, mandi, minum puas-puas, harap lagu tu. Tapi jangan siapa pun minum. Tapi bila sampai ada tak hak minum? Mesti ada lah. Hak beribu-ribu tu tinggal 300 lebih je. Tuan-tuan, ni saringan daripada Allah nak tengok tentera di belakang toluk tu betul-betul hak beriman kepada Allah. Hak betul-betul ikut perintah. Yang dilantik secara ringkas, Nabi Samuel lantik siapa? Lantik Tolut. Tolut ni bukan dari keturunan Yahuza, raja mereka sebelum ni. Bukan keturunan Lewi, keturunan Nabi dan Rasul. Kita dah cerita sebelum ni sedikit sebanyak. Tolut ni dari keturunan Bunyamin, adik Nabi Allah Yusuf. Dan dia pula seorang yang miskin. Tak terkenal. Bila miskin tak terkenal, saru kepala pula Bani Israel ni. Kalau boleh kami naklah keturunan Lewi, keturunan Nabi. Kalau boleh nak lantik keturunan Yahuza ke, keturunan pemimpin, keturunan raja. Ni keturunan Bunyamin. Tapi tak apalah sebab Bani Israel. Tapi miskin. Dia miskin betul. Riwayat ulama-ulama menyebut dia ni hanya pengangkut air. Ada kata dia ni adalah orang yang samak kulit-kulit binatang. Ada yang kata jaga ternakan saja. Tapi Allah melebihkan dia pada ilmu dan keperkasaan tubuh badan.
Ada riwayat menyebutlah cerita dia bagaimana nak dilantik Tolut ni. Satu ketika Tolut ni waktu dia jaga ternakan kambing dia ni, anak kambing dia sekok hilang. Betul-betul macam cerita Ahmad Al-Bab lah. Bukan Ahmad Al-Bab, bukan dia tiru Ahmad Al-Bab, dia dulu Ahmad Al-Bab kedian. Tapi kambing dia hilang, dia pergi carilah anak kambing ni. Cari, kebetulan dia lalu melewati rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya, ada nampak ada anak kambing sekian-sekian macam ni? Tak ada. Jadi bila dia jemput, Tolut tu masuk dalam rumah dia ataupun kemah dia, pemimpin Bani Israel seperti Nabi Samuel ni keturunan Lewi, dia banyak pegang barang-barang penting daripada keluarga Nabi Musa. Sebagai contoh, mereka ada satu tanduk. Dalam tanduk tu diisi minyak. Biasanya minyak nanti akan digunakan oleh keturunan Bani Israel sekiranya mereka melantik mana-mana raja atau pemimpin. Waktu penabalan sebagai raja tu, mereka ambil minyak tu lumur pada tubuh pemimpin tersebut. Jadi minyak tu digantung di ruang tamu. Minyak tu duduk dalam tanduk tu. Bila saja Tolut masuk, minyak tu mengelegak dengan sendiri. Tolut masuk, minyak tu mengelegak glu-glu-glu-glu-glu-glu. Salah satu tanda. Nak tahu dia ni pemimpin, dia ni raja yang akan diangkat, minyak tu akan mengelegak. Padahal orang lain pun masuk, tak mengelegak. Tolut masuk, minyak tu mengelegak. Tapi ada satu lagi clue. Tunggu sat, lalu dia ambil satu lagi barang peninggalan Nabi Musa, iaitu tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ada dengan keluarga Nabi Samuel. Lalu diukur ketinggian Tolut. Kalau sama dengan ketinggian tongkat, inilah orang dia. Jadi letak tongkat tu tepi Tolut, sama tinggi antara kepala dengan kaki, sama tinggi dengan tongkat Nabi Musa. Inilah orang dia. Jadi Nabi Samuel lantik Tolut. Jadi bila lantik Tolut tadi, waktu inilah dikatakan dalam riwayat dalam tafsir, malaikat mendatangkan balik The Ark of Covenant tu, kitab Tabut Sakinah. Jadi berperanglah Tolut bersama dengan Bani Israel ni, antaranya di bawah pimpinan Tolut pada masa tu Nabi lah. Nabi apa? Tadi saya sebut zaman Nabi mana ni? Zaman Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud salah seorang komander Tolut pada masa tu. Umur Nabi Daud masa tu baru 19 tahun. Dia di bawah pimpinan Raja Tolut menentang Jalut. Dan Nabi Daud itulah yang bunuh Jalut. Menggunakan apa? Lastik batu dia tu. Dia ada sejenis lastik, hak kita tarik tu buh batu tu. Buh batu besar tu lempak. Lempak tu, tu kena kepala Jalut tu, menyebabkan Jalut meninggal, Jalut mati. Jadi naiklah nama Nabi Daud pada masa tu. Jadi ringkas cerita, selepas Tolut wafat, Tolut meninggal, maka Nabi Allah Daud naik sebagai pemerintah ataupun raja Bani Israel. Jadi Nabi Daud naiklah. Selepas Nabi Daud wafat, siapa? Anak dia Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Sulaiman wafat, dia berpecah pula zaman Rohab'am dengan Yarba'am tu. Elok-elok. Faham tak cerita ni? Faham ke ni? Kau pening? Okey. Jadi itu adalah kita kata serba sedikit pengetahuan ataupun ilmu yang boleh kita ambil dan kita kutip daripada ayat 246 surah Al-Baqarah, iaitu tentang kisah pelantikan Tolut sebagai pemimpin ataupun raja Bani Israel ketika zaman Nabi Allah Samuel alaihi salam. Dan ketika itu Tolut ni zaman hidup dia telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan siapa? Dengan Nabi Daud itulah.
Tolut telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan Nabi Allah Daud alaihi salam dalam satu riwayat, yang mana kalau dia kahwin dengan anak perempuan Tolut, automatik Daud dengan Tolut jadi lagu mana? Jadi mana? Pak mertua dengan menantu lah. Anak perempuan Tolut tu dikahwinkan dengan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud dengan Tolut antara pak mertua dengan menantu. Jadi zaman Tolut ni adalah zaman permulaan kebangkitan kembali Bani Israel, dan zaman Daud dan Sulaiman dikenali sebagai zaman the golden age, zaman keemasan, zaman kegemilangan bagi Bani Israel. Selepas Nabi Sulaiman wafat, dah zaman kehancuran. Hancur sungguhlah. Sampailah zaman Nabi Allah Isa pun, kita tengok Palestin tu di bawah pemerintahan siapa? Zaman Nabi Isa lahir, bawah siapa? Bawah siapa? Palestin. Nabi Isa tu kalau kira siapa nak salib dia tu? Siapa yang menjalankan hukuman salib tu? Orang Yahudi ke Rom? Orang Yahudi ke Rom? Rom. Nak abad selepas kejatuhan zaman Nabi Sulaiman tu panjang masa dia. Mereka sentiasa dijarah, sentiasa diserang, sentiasa ditawan, sentiasa ditakluk, sampailah kelahiran Nabi Isa pun Palestin. Tempat kelahiran Nabi Isa tu masih lagi di bawah pimpinan kerajaan Rom. Cawangan lah. Sebab pada masa tu pusat mutlak dia, Byzantium Timur ni berpusat di mana? Di Byzantium lah. Di mana Byzantium? Byzantium. Rom Timur, di mana? Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih lawan siapa? Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih lawan Byzantium kan? Duduk mana Byzantium? Kawasan Turki itulah. Turki, Syam, Syria tu. Tu Byzantium, tu pusat betul dia. Jadi salah seorang wakil tu di Palestin, iaitu Raja Herodes kan. Raja Herodes itulah zaman Nabi Allah Isa yang nak kena salib tu. Sampailah mereka ni berpecah-pecah, sampai di antara mereka sanggup mendatangi bumi Madinah. Apa kes mereka nak piduk Madinah? Sebab mereka nak cari siapa? Nabi akhir zaman. Yang disebutkan, yang diramalkan dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Tapi pasal apa mereka tak piduk Mekah? Pasal apa tak piduk Mekah? Mereka tahu tak Nabi akan lahir di Mekah? Mereka tahu tak Nabi akan lahir di Mekah? Mereka tahu Nabi akan lahir di Mekah. Tapi pasal apa tak piduk Mekah, piduk Madinah? Pasal apa piduk Madinah? Sebab mereka dah makin awal-awal. Nabi lahir di Mekah. Kemudian Nabi ni, hak kata betul-betul Nabi ni, dia akan berhijrah ke tempat yang mereka ada tu. Satu masa dia akan hijrah tempat yang mereka duduki sekarang. Iaitu di bumi Madinah tu lah. Jadi nak membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad tu kena hijrah. Jadi hak lahir tu biarlah. Hak lahir tu lahir, kemudian dia akan hijrah di sini. Sepatutnya apa yang mereka buat melalui kitab-kitab yang mereka terima daripada Musa, mereka terima daripada Isa, bila bertemu dengan Nabi Muhammad di Madinah, patut buat apa? Hak betulnya, beriman dengan Nabi terakhir ni, percaya dengan Nabi terakhir ni, jadi pengikut Nabi terakhir ni. Tapi apa yang mereka buat? Mereka lawan Nabi. Mereka tentang Nabi, mereka serang Nabi, segala agenda, segala perancangan, segala konspirasi apa yang mereka tak buat pada Nabi. Hak zahirnya, hak batinnya, hak atas daratnya, hak bawah tanahnya. Sampai mereka ada perancangan nak bunuh Nabi. Berapa kali cubaan nak bunuh Nabi, termasuklah seorang wanita Yahudi bubuh racun pada apa? Pada kambing kan? Pada kambing. Nabi makan kambing tu. Padahal sebelum tu, Nabi tahu tak kambing tu ada racun? Nabi tahu tak kambing tu ada racun? Kalau kita kata, kalau Nabi tahu takkan Nabi nak makan? Mesti Nabi tak tahu. Nabi tahu. Sebelum Nabi makan tu,
Daging tu dah bercakap bagi tahu kat Nabi dia tu sudah diracuni. Kalau kira patut Nabi makan ke tak makan? Contoh kalau kita nak makan nasi kandak. Tiba-tiba ayam tu kata, "Ustaz, jangan makan aku ni. Aku ni mamak tubuh racun dah." Oh, sudah saya ni kontroversi pula. Kita cakap tapi nak bagi mudah faham. Agak-agak nak makan lagi tak? Kalau ayam tu cakap dah, "Aku ni kena racun." Tinggal terus lah, keluar terus kita. Tapi dah tahu dah makan juga. Apa hikmah di sebalik peristiwa tersebut? Dan kesan-kesan daripada diracun ini dibawa oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kesan-kesan itulah, bukan kata disebabkan racun tu Rasulullah wafat, sampai ajal semua orang mati, semua orang meninggal, termasuk Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi itulah hakikat yang Allah nak cerita tentang Bani Israel sebelum ni. Hakikatnya poin cerita tu apa? Sembang, gebang besar. Itulah poin dia. Sembang apa? Sembang, lantiklah pemimpin. Kita nak pergi perang ni. Kita dihalau keluar daripada kampung. Halak dia keluar ni. Berpisah dengan anak-anak. Perang. Bila betul-betul perang diwajibkan, sembang lebih. Tak mau jadi lagu ni. Inilah yang berlaku kepada Bani Israel dulu. Bukan Bani Israel dulu. Israel ni pun penakut juga. Sama ya. Sama je. Hak Israel penakut tu biarlah penakut. Dan kita juga perlu bimbang. Jangan pula kata nak tuduh Israel penakut, nak anggap kita tu berani. Belum tentu lagi kita pun berani. Tapi cuma pesanan Nabi dalam hadis akhir zaman apa dia? Penyakit al-wahan tu. Penyakit al-wahan tu akan dihadapi oleh umat Islam. Iaitu cintakan dunia dan takutkan kematian. Ramai tak masa tu? Ramai. Tapi Nabi anggap macam buih-buih di lautan. Tak ada pendirian, tak ada mauqif, tak ada pegangan. Buih di lautan, tuan-tuan tengok macam mana? Kalau ombak bawa ke kiri, dia pergi mana? Buih-buih di lautan tu, kalau ombak bawa pergi kiri, dia pergi kanan ke? Dia pergi kiri. Kalau ombak bawa pergi kanan, dia pergi kanan. Ramai, tapi tak ada kekuatan, tak ada pendirian. Sak kata lagu tu, dia berasa kuat kau tu, dia pergi kuat ni. Dia berasa kuat kau ni, dia pergi kuat ni. Hang ni mana satu betul ni. Sak pergi sana, sak pergi sana. Sak pangkah sini, sak pangkah sana. Tu saja tu. Faham lah. Macam tak ada pendirian saja. Tu bahaya dia. Bahaya dia. Hakikatnya, Nabi sebut dua teras tadi. Cintakan dunia, takut mati. Dia takut nak meninggalkan dunia ini berserta dengan kemewahan-kemewahan yang dia kecap dan dia capai. Berat tuan-tuan nak tinggal ni. Kalau tanya secara personal peribadi ni, kalau kita muhasabah diri pun, kita hidup ni cari macam-macam dah. Rumah dah ada 5 biji dah. Kereta besar-besar, motor besar-besar. Agak-agak macam mana? Nak mati ni kena tinggal semua ni. Berat tak berat? Berat tuan-tuan. Kita sendiri pun rasa berat. Kita bersusah payah, letih payah dah dalam hidup nak cari semua benda ni, nak dapatkan semua ni. Tapi satu masa kita akan tinggalkan kesemuanya. Dia akibatkan susah nak tinggalkan benda ni lah yang jadi masalah. Termasuk bila takut mati ni, perang-perang ni, dia lagi umur panjang ke lagi pendek umur? Kalau masuk perang ni, secara adat lah, kita kata, aku suka lah perang. Pasal apa? Perang ni biasa panjang umur. Tak ada orang kata lagu tu. Perang ni lebih memendekkan umur, lagi cepat menemui kematian. Kalau kita kata secara ikhlas, mati syahid lah. Walaupun kata sebut syahid-syahid sekalipun, ramai orang tak berani. Lebih dah ni, 8.30 ni. Boleh faham tu lah? Boleh faham tu. Jadi kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan sentiasa meluruskan pandangan kita terhadap agama yang ada keterkaitan dengan Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك
فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.